Salam, selamat pagi dan selamat datang ke renungan online kita pada tengah minggu kali kedua ni. Jadi hari ini kita akan sambung balik renungan daripada buku Yunus ataupun Jonah. Jadi pagi ini kita mau sambung dengan bab kedua. Jadi bagi bab kedua ni, ini semua tentang cerita doa Jonas ya, ataupun Yunus, cerita doa Yunus ketika di dalam perut ikan. Okey, mari kita baca dulu. Tidak banyak ini doa dia, hanya 9 ayat saja. Yunus bagi 2 ayat 1. Dari perut ikan itu Yunus berdoa kepada Tuhan Allah. Dia berkata, "Ya Tuhan, dalam kesusahan aku berseru kepadamu, dan Engkau menjawab aku. Dari dunia orang mati aku mohon pertolongan. Permohonanku Engkau dengar dan perhatikan. Engkau melemparkan aku ke tempat yang dalam, sampai ke dasar lautan. Di sana arus air mengelilingi aku, ombak dan gelombang yang Engkau datangkan menghempaskan aku. Aku berfikir bahwa Engkau sudah menghalau aku dari hadirat-Mu, dan aku tidak akan melihat lagi rumah kediaman-Mu yang suci. Air laut naik sampai ke bibirku, samudra raya meliputi seluruh tubuhku. Rumpai laut melilit kepalaku. Aku turun sampai ke dasar pegunungan, ke alam yang gerbangnya terkunci sehingga selama-lamanya. Ketika nyawaku hampir pergi daripada diriku, aku ingat akan Engkau. Lalu aku berseru kepadamu, Engkau, ya Tuhan, mendengar doaku. Di rumah-Mu yang suci Engkau mendengar aku. Dari laut yang dalam Engkau menyelamatkan aku. Ya Tuhan Allahku, para penyembah berhala yang sia-sia meninggalkan Engkau dan tidak lagi setia. Tetapi aku akan menyanyi puji-pujian bagi-Mu, dan aku akan mempersembahkan korban untuk-Mu. Aku akan menunaikan segala janjiku. Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan." Kemudian atas perintah Tuhan, ikan itu memuntahkan Yunus ke daratan. Inilah firman Tuhan. Okey, apa yang kita belajar daripada doa Yunus ini? Okey, kalau kita tengok doa Yunus ni, banyak orang kata doa Yunus ni adalah doa yang sangat hebat. Kalau tengok seperti selalu kita tengok doa ni sangat hebat. Okey, tapi bagi saya kita harus merenungkan doa ni. Kalau kita baca terus saja daripada doa ni, kita kata ni sangat doa yang bagus, yang hebat. Kalau kita tidak baca kitab Yunus ni pada permulaan, dan tidak baca apa yang berlaku pada penghujungnya dalam bab 3 dan 4. Okay. Jadi untuk kita mengetahuikan doa ni, Yunus ni, kita tidak boleh terus baca dalam bab 2 ni saja. Bab 2. Jadi kita harus baca Yunus ni, kitab Yunus ni daripada permulaan sampai habis. Baru kita boleh mengerti, boleh memahami kenapa Yunus berdoa macam tu. Okey. Jadi dibaca tadi, kita dapati bahawa Yunus ini dia berdoa ketika di dalam perut ikan yang besar tadi. Okay? Dan dia berdoa ni tadi ketika bila kita tengok daripada ayat 2 hingga ke ayat 6, dia berdoa ketika dia dalam kesusahan. Ketika dalam kesusahan. Itu banyak yang kita laku juga. Apabila kita dalam kesusahan, itu baru kita berseru kepada Tuhan. Okay? Dalam ayat 7 tu, kita tengok dia fikir diri mati. Jadi sebelum dia mati, kita tengok dia ingatkan Tuhan Allah. Ingatkanlah. Jadi kita juga itulah, apabila kita dalam keadaan terdesak, very desperate, kita akan ingatkan Tuhan. Okay, ingat Tuhan. So daripada ayat 8 ke 9 itu, kita tengok bahawa dia berjanji dengan Tuhan. Jika Tuhan menyelamatkan dia, memang Tuhannya menyelamatkan dia, dia akan beri persembahan kepada Tuhan. Dia akan beri persembahan kepada Tuhan. Itu janji Yunus ini, penjonah ni, dalam ayat 8 hingga ke 9. Okey. So kita tengok Jonah ini pada penghujung
bab 2 ini, Tuhan Allah suruh ikan tu muntahkan balik, keluarkan balik Yunus ke tanah yang kering, ke daratan yang kering. Okey, so nampaknya tengok sini bahawa Tuhan Allah kita, dia mendengar seruan Jonah ataupun doa Jonah ini. Dia dengar dan dia kabulkan doa dia ni, sebab dia suruh ikan tu memuntahkan Yunus ke daratan tadi. Okey, apa yang kita belajar di sini? Okey, yang pertama sekali bagi saya, kita harus tahu juga latar belakang sedikit daripada bab 1 tadi, Jonah ini. So, dalam bab 1, kita soalan yang kita kena tanya diri kita tahu, ialah kenapa Yunus itu ataupun Jonah itu tidak mau pergi ke Ninive. Okey, dan saya beritahu juga pada renungan yang bulan tadi, buku Jonah ini adalah tentang mission ataupun tentang misi. Sebab Tuhan suruh dia pergi ke Ninive sana untuk menginjil pada sana. Jadi itu macam misi lah. So memanglah buku ni dia tentang misi, tapi mungkin bukan misi yang macam kita selalu buat betul. Tapi apa juga cerita sini, Tuhan menyuruh dia melakukan sesuatu kepada orang di Ninive sana. Okey, jadi Yunus ini adalah seorang nabi yang popular bagi orang Israel ketika itu, dan kita tengok Israel juga begitu adalah satu negara yang boleh kita katakan dalam keadaan yang baik, kuat, aman, mempunyai ekonomi yang bagus. Hanya mereka mempunyai satu saja negara yang bersaing dengan mereka, iaitu Assyria, dan ibu kota Syria ialah Ninive. Okay? Jadi kita juga lihat daripada bacaan kita dalam bab 1, bahawa Ninive itu adalah satu kota yang jahat, yang banyak melakukan dosa, dan di situ Tuhan Allah suruh Yunus pergi ke sana untuk menginjil ke sana. Tapi kebiasaannya nabi-nabi ini, mereka bersukacita untuk mentaatikan perintah pada Tuhan. Kalau kita tengok sejarah orang Israel. Tetapi kita tengok sini, Yunus ini dia tidak, sebaliknya dia pergi ke arah yang berlainan. Dia tidak pergi ke Ninive, tetapi dia pergi ke Tarsis. Dia pergi ke Tarsis. So kita soalan yang tanya dia, kenapa dia pergi ke situ? Okay. Kenapa Yunus ini tidak mau berkhutbah di Ninive, begitu orang sana, bahawa Tuhan akan musnah negara itu ataupun kota itu, seperti mana Tuhan telah memusnahkan kota Sodom dan Gomorrah pada dulu. Okay? So kita tengok bahawa Tuhan Allah juga tidak senang sangat dengan orang yang tidak mentaatikan firman-Nya atau perintahnya, dan oleh sebab itu dia turunkan ribut badai yang kuat hingga kapal yang Yunus naik itu hampir tenggelam. Dan Yunus ketika itu ataupun Jonas, dia tidur dengan nyenyaknya di dalam kapal, sedangkan pelayar-pelayar ataupun sailors dekat dalam kapal tu, mereka berdoa, mereka doa kepada Tuhan mereka. Okey, ya Tuhan. Dan kita tengok kita tengok dalam bab pertama tadi, kita tengok mereka campakkan Yunus keluar daripada kapal tu, dan kita fikir Yunus akan mati. Tetapi dia tidak mati. Sebaliknya, pada ayat terakhir sekali dalam bab 1 itu, dia mengatakan bahawa ikan besar datang, kemudian dia telankan Yunus. Dia telankan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Okey, itu daripada minggu lepas. Jadi Yunus ini ataupun Jonah ini, dia berdoa ketika dia berada di dalam perut ikan. Okey, tadi dia kata ni, so kita tengok dalam ayat 2 tu, ayat 2, Yunus kata macam ni, ya Tuhan, dalam kesusahan aku berseru kepadamu, dan engkau menjawab aku. Dari dunia orang mati aku mohon pertolongan permohonanku, engkau dengar dan perhatikan. Okey, daripada ayat 2 ni kita tengok permulaan Yunus ini
Dia bagus. Siapa? Dia memberi pujian kepada Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia puji Tuhan kerana Tuhan telah menyelamatkan dia daripada kematian. Tapi kita tengok sini juga, dia ingat diri dia sudah mati, jadi dia berdoalah kepada Tuhan. Dia kata, dari dunia orang mati, aku mohon pertolongan, mohon permohonanku engkau dengar dan perhatikan. Itu doa jana. Okay, dia beri penghormatan pada Tuhan. Jadi kita juga apabila kita kena berdoa kepada Tuhan kan, baguslah kita ucap syukur, beri pujian dengan dia, muja dia sebelum kita minta satu. Okey, tapi dalam ayat 3 tu dia kata Tuhan yang melempar dia ke dalam laut yang dalam itu. Okey, memanglah kalau kita baca dalam bab 1 tu apa klasi kapal tu yang melemparkan Yunus ke laut itu, sebab Yunus sendiri minta. Tetapi saya percaya bahawa memang mereka yang melemparkan dia keluar ke dalam laut, tetapi itu adalah Tuhan yang bekerja di situ supaya mereka melakukannya. Okay. So klasi kapal itu melakukannya, tetapi Tuhan juga bekerja di situ. Tangan Tuhan lah yang mendisiplinkan Yunus di situ. Okey, jadi dia kata sini, dia ayat 3 dia mengatakan bahawa dia ni susah sebab dia dikelilingikan oleh laut dalam tadi, di ombak-ombak tadi. Okay, dia fikir diri dia tidak lagi akan nampak Tuhan di situ, rumah Tuhan. Okay. Okay, sebab dia sudah dalam keadaan yang sangat teruk sini. Kita baca dalam ayat 6 tu, dia kata ini, aku turun sampai ke dasar pegunungan, ke alam yang gerbangnya terkunci sehingga selama-lamanya. Ketika nyawa aku hampir pergi daripada aku ingat akan Tuhan, lalu aku berseru kepadamu. So dalam keadaan yang sangat dahsyat itu, sangat teruk, baru dia ni ingatkan Tuhan. Sebab ialah dia keadaan yang sangat teruk itu. Okey, apa yang kita tengok sini, bahawa Yunus ini dia tidak ada sebut perkataan menyesal ataupun perkataan bertobat. Dalam doa Yunus ini kita tidak nampak dia mengakukan kesilapan dia kepada Tuhan. Saya tidak nampak dia mengaku kesilapannya. Sebaliknya dia fokus kepada diri dia saja dan dia banyak menyalahkan orang lain dalam doa ini. Contohnya kita tengok dalam ayat 8 itu, dia kata para penyembah bahala yang sia-sia meninggalkan kau dan tidak lagi setia. Siapa yang dikata sini? Maksud di sini adalah mereka yang belayar sama dia, klasi kapal ketika itu. Kenapa? Sebab mereka ketika itulah, mereka itu bukan orang Kristian tau, bukan orang yang kenal Tuhan ketika itu. Mereka itu boleh kita kata orang kafir ataupun kita katakan itu orang Gentiles. So kita baca dalam bab pertama, mereka ni memang ada berdoa. Mereka berdoa kepada Tuhan Allah, Tuhan Allah mereka, pada dewa-dewa mereka. Okey. Tapi kita tidak dapat Yunus ada berdoa di situ. Sebaliknya dia diam saja. Okey. Tapi mereka memang serulah pada Tuhan. Menunjukkan Yunus ni apa? Yunus ni bagi saya dia menghakimikan orang-orang yang belayar sama dia, klasi kapal ataupun sailors pada ketika itu. So menunjukkan ini mengata diri saya betul. Seolah-olah dia mengatalah, dia kata klasi kapal tu mereka dia semuanya bodoh. Mereka bergantung kepada bahala-bahala ataupun dewa-dewa yang tidak boleh menyelamatkan mereka. Tetapi saya berseru kepadamu, itu masuk di sini. Okey. Jadi kalau mereka berseru pada engkau sekalipun, nanti mereka akan balik kepada dewa-dewa mereka balik. Mereka ni tidak akan belajar. Itu maksud Yunus ini. Okay. Jadi tengok sini bahawa Yunus ini dia hanya mementingkan diri sendiri saja. Dia fokus pada diri sendiri. Dia bukan fokus kepada Tuhan. Okey. Dia mengatakan bahawa mereka bersama dia tadi, mereka adalah penyembah-penyembahan bahala dan mereka ni tidak kenal Tuhan.
Tetapi bagi saya, kita tengok sini bahwa Yunus ni juga dia tidak kenal Tuhan dan dia juga memainkan kasih kurnia yang Tuhan beri kepada dia. Okey, jadi apabila Tuhan mempunyai belas kasihan pada kita, kita juga sebenarnya patut kita mempunyai belas kasihan pada orang lain. Tapi di sini kita tengok, bagi saya Yunus ini dia pandang rendah kepada orang-orang kafir ketika itu dalam kapal, ataupun orang jentera ketika itu, sebab mereka menyembah bahala-bahala lain. Okey, dia anggap diri ini orang yang bagus, orang yang elit, yang menyembah Tuhan Allah yang benar, dan dia juga mengatakan bahawa dirinya memberi persembahan yang baik kepada Tuhan. Okey, jadi Yunus ini dia melihatkan diri dia sebagai orang Israel yang baik, sebagai orang Israel yang sejati, lebih baik, lebih superior daripada orang-orang kafir tadi ataupun orang dalam kapal tadi. Okey. Tapi kita kena tengok di sini bahawa orang-orang kafir ini mereka ni berdoa, tetapi Yunus tidak berdoa. Orang-orang kafir tadi mereka berusaha untuk mendedahkan kesilapan mereka, tetapi Yunus tidak buat demikian. Orang-orang kafir juga ataupun orang jentera tadi, mereka mau mengamalkan kepercayaan mereka ataupun iman mereka, tetapi Yunus tidak mengamalkan apa yang dia patut belajar ataupun apa yang dia percaya. Okey, kita tengok orang-orang jentera ni dalam kapal ni, mereka mempunyai belas kasihan terhadap Yunus, tetapi Yunus tidak menunjukkan belas kasihan terhadap mereka. Okey, so orang jentera juga klasik-klasik kapalnya membukti bahawa Yunus ini lebih pandai daripada mereka dalam ayat bab. Namun Yunus ini tidak melakukan apa yang dia patut lakukan. Okey, jadi bukan saja Yunus ini pandang rendah kepada orang jentera kapal tadi, tetapi sini juga kita tengok bahawa dia pandang rendah pada mereka sehingga dia tidak mau pergi ke Ninive tadi, sebab sana adalah tempat-tempat orang kafir. So seolahnya dia kata, tengok Tuhan, mereka ni adalah orang kafir, jadi tidak ada gunalah kita pergi ke sana untuk mereka, kata. Itu maksud Yunus ini. Seolah dia mengajarkan Tuhan bahawa Tuhan tidak memahami mereka dan bahawa apa yang kita lakukan untuk mereka itu sia-sia saja. Sebab nanti apabila mereka sudah diselamatkan, mereka juga tidak ingat engkau balik. Itulah idea yang ada kepada Yunus ini tadi. Okey, jadi itu juga yang patut kita fikir dalam diri kita apabila kita jadi orang Kristen. Macam manakah perasaan kita terhadap orang yang bukan Kristen ataupun terhadap orang yang belum selamat? Adakah kita akan pandang rendah pada mereka? Apakah kita ingatkan diri kita ni orang lebih baik daripada mereka? Dan kadang-kadang walaupun orang tu orang Kristen, tapi mereka tu tidak rajin sembahyang, apa kita ingin mengatakan diri kita ni lebih baik daripada mereka? Okey, macam manakah sikap kita terhadap orang yang lain daripada kita, terutama mereka yang mempunyai kepercayaan yang lain daripada kita? Okey, jadi kalau kita mempunyai pandangan yang lain ataupun pandangan yang serong terhadap orang lain yang tidak sama dengan kita, dan kita mengatakan diri kita yang lebih baik daripada orang lain, saya percaya itu adalah satu perbuatan ataupun sikap yang tidak baik. Sebab orang akan perhatikan tingkah laku kita, orang akan perhatikan sikap kita, cara hidup kita. Okey, jadi itu sebab banyak orang mengatakan bahawa kita orang Kristen ni orang Kristen yang munafik, berpura-pura saya. Sebab kita pandai bercerita, kita pandai ambil petikan pada kitab, kita katakan ajaran Kristen macam ni, Tuhan Yesus suruh kita macam ni, buat benda baik, tetapi perbuatan kita tidak ada. Okey, dan kita di situlah kita kena tengok diri kita, siapa kita, terutama kalau kita tempat kerja kita. Apa kita selalu buat komplain dalam kerja kita, sama ada terutama sekali apabila kita kerja dengan orang lain, orang yang
tidak seiman dengan kita dalam company yang di mana bos orang lain, ataupun apakah kita mempunyai sikap yang malas, apakah kita mempunyai sikap yang tidak bertanggungjawab. Okay? Adakah kita menghakimi kawan kita, orang kerja kita, jika mereka melakukan perkara yang tidak bermoral? Okay? So apa? Orang akan merhatikan kita, orang perhati kita, macam mana cara kita hidup dan macam mana cara kita bercakap. Itu sangat penting, sangat penting. Sebab apa yang terlaku itu akan mencerminkan siapa diri kita dan macam manakah kita akan persembahkan Injil itu kepada orang lain. Jadi kita harus perhatikan sikap kita. Tidak kiralah di mana kita berada. Okay? Kita tengok ayat 9 itu. Ayat 9. Tetapi aku akan menyanyikan pujian-pujian bagimu dan aku akan persembahkan korban untukmu. Okay. So Yunus ni, dia sini tengoklah, dia ingin muji Tuhan, dia ingin persembahkan korban pada Tuhan. Tetapi kita ada petikan dalam firman Tuhan yang kita harus ingat. Dalam 1 Samuel bagi 15 ayat 2 dikata ini, ketaatan itu lebih baik daripada persembahan. Jadi kalau kita beri persembahan kepada Tuhan, tapi kalau kita tidak mentaati firman Tuhan, terpanjang Tuhan, saya percaya Tuhan juga tidak berkenan dengan kita punya persembahan. Jadi Yunus ini, dia ingin beri persembahan pada Tuhan. Mungkin dalam fikiran dia, orang kafir tadi, pelayan kapal tadi, mereka tidak pernah beri persembahan pada Tuhan. Tapi itulah, kalau kita beri persembahan pada Tuhan, tapi kita tidak mentaati Tuhan, apakah kita fikir Tuhan akan senang dengan persembahan kita itu? Saya fikir tidak. Sebab firman Tuhan mengatakan, ketaatan ataupun obedience itu lebih penting daripada persembahan itu. Okay? Jadi, kalau kita tengok dalam Injil Lukas 18 ayat 10 ke 14, di situ kita tidak tengok cerita seorang Farisi. Dia fikir diri dia orang yang baik kerana selalu berdoa kepada Tuhan. Kemudian dia pandang rendah kepada orang yang lain, orang yang berdosa datang pada rumah Tuhan itu. Dia mengatakan diri dia tidak seperti orang ini pemungut cukai, dia mengatakan diri dia beri persembahyan dan sebagainya. Dia muji diri sendiri. Dia punya doa itu hanya fokus kepada diri saja, diri sendiri. Jadi kalau kita mempunyai sikap itu, saya percaya doa Tuhan juga tidak berkenan dengan doa kita. Okey, jadi saya tengok itulah cara Yunus ini berdoa. Dia banyak berdoa untuk diri sendiri saja, seolah dia yang baik. Dan dalam doa ini saya tidak nampak, tidak ada terbaca bahawa dia telah mengakukan kesilapan dia. Sebaliknya dia menyalahkan orang lain saja. So daripada sini saya percaya doa Yunus ini, dia bukanlah sehebat seperti mana yang orang katakan. Tapi yang bagus dalam petikan Yunus bab kedua ni, di sini kita tengok Yunus ini dia telah balik kepada Tuhan. Dia telah datang balik kepada Tuhan. Sebab kalau kita tengok dalam bab pertama, dia telah melarikan diri kepada Tuhan, dan daripada bab kedua ini dia telah datang kepada Tuhan ataupun berlari balik kepada Tuhan. Kenapa? Sebab mungkin dia rasa diri dalam keadaan susah. Okay? Jadi kita juga, kalau kamu merasa diri dalam susah, apabila kamu sudah tinggalkan Tuhan, kan daripada petikan ini, daripada buku Yonas ni, saya beritahu kamu, baiklah kita patah balik pada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menerima kita seperti mana dia terima Yunus ni tadi. Walaupun kita tengok Yunus ni tidak mengaku kesilapan dia, kesalahan dia, dosa dia sebagainya, tetapi Tuhan dengan belas kasihannya, kasih kurnianya, dia tetap menerima akan Yunus ini. Okay? So itulah renungan yang beri kepada kita pada hari ini, dan ingatkan kita semua supaya kita jangan menghakimi orang lain, terutama sekali mereka yang tidak seiman dengan kita.
ataupun kawan-kawan kita, walaupun siman kita, tapi mungkin mereka telah melakukan perkara yang tidak bermoral sebagainya. Sebaliknya kita harus berdoa bersama mereka dan kita juga akui kesilapan kita supaya Tuhan boleh terima doa kita dengan senang. Okey, satu dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, alam kuasa, Tuhan bersyukur, terima kasih atas renungan yang kami tengok daripada Yunus bab 2 dari Tuhan. Terima kasih Bapa, daripada doa ni kami mengetahui bahawa kadang-kadang kami juga Tuhan silap berdoa pada Engkau. Kadang-kadang kami hanya berseru manggil Engkau apabila kami dalam keadaan terdesak, apabila kami dalam keadaan genting saja, apabila dalam susah. Jadi Tuhan, saya berdoa, ajar kami juga Tuhan supaya kami juga tidak hanya mementing diri kami sendiri, supaya kami juga tidak mengutuk orang lain ataupun menghina orang lain dalam doa kami Tuhan. Sebab kami tahu walau jahat macam mana mereka Tuhan, mereka juga adalah makhluk yang Kau cipta Tuhan. Mereka adalah dicipta dalam gambaran Tuhan. Biar kami juga Tuhan akan bersama mereka, menghormati mereka, terutama sekali boleh tunjuk contoh ajaran yang baik kepada mereka Tuhan melalui perbuatan kami, tingkah laku kami dan percakapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab apa yang kami lakukan Tuhan ini akan diperhatikan oleh Engkau Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, sebab kasih kurnia-Mu akan sentiasa menyelamatkan kami, beri ajaran kepada kami seperti mana Kau telah beri ajaran kepada Yunus ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya bersyukur. Amin.